الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعين ونستغفره فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini dapat kita bersama dapat sambung semula pengajian hadis kita, yang mana teks pengajian kita seperti yang kita maklum bahawa kita menggunakan teks Riyadhus Salihin, dan insya-Allah pada pagi ini kita sambung tajuk yang kelima, iaitu muraqabatullah, iaitu hadis yang ke-61 mengikut tertib daripada awal, daripada bab yang pertama. InsyaAllah pada pagi ini kita akan bincang hadis yang ke-61 atau hadis yang kedua mengikut bab yang kelima ini. An Abi Dharr Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Daripada Abi Dharr iaitu Jundub bin Junadah, dan daripada Abi Abdurrahman iaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Rasulullah telah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu, bertakwalah engkau kepada Allah, haitsuma kunta, di mana saja kamu berada, dan iringilah kejahatan atau susulilah kejahatan yang dilakukan itu dengan melakukan kebaikan, kerana kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Dan bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis hasan. Jadi dalam hadis yang ke-61 ini, iaitu hadis yang diriwayatkan bersama oleh dua orang sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, iaitu Abi Dharr, nama dia sebenarnya adalah Jundub bin Junadah, dan juga Mu'adz bin Jabal, ataupun kunyah dia Abi Abdurrahman, yang mana kedua-duanya telah meriwayatkan hadis ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadis ini diletakkan oleh Imam Nawawi di bawah tajuk muraqabah. Muraqabah ni kita telah sebut, saya telah sebut sebelum ini bahawa muraqabah ini dia ada dua makna. Walaupun secara prinsipnya muraqabah ini suatu bentuk suatu perkara ataupun suatu ajaran yang merujuk kepada elemen yang penting lah untuk menjaga ibadat itu. Mana ibadat yang dilakukan oleh umat Islam ini terjaga, terhenti, berkualiti ataupun tidak berkualiti, dia bergantung pada muraqabah, atau disebut dalam hadis Sayyidina Umar tu bahawa muraqabah ini yang disebut sebagai ihsan, itu ihsan dalam ibadat itu, iaitu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Itu menjadi apa yang kita sebut sebagai faktor yang terbesar supaya ibadat yang kita lakukan, apa saja ibadat yang kita lakukan, dianya berkualiti. Jadi kualiti ataupun tidak kualiti ibadat itu dia bergantung pada sejauh mana kita fokus ibadat itu. Selain daripada ikhlas itu menjadi prinsip asas, maka perlu juga ibadat yang dilakukan itu perlu disemak, perlu dimuhasabah. Dan semasa dilakukan ibadat itu, dia perlu betul-betul fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi dalam konteks ini nak supaya kita tidak terpesun niat, bahkan kita nak supaya niat itu terarah, pengamatan kita terarah kepada Allah, maka Nabi SAW mengajar kita satu pengajaran yang penting, satu perkara yang penting, iaitu muraqabah. Yang mana muraqabah ini dalam muqaddimah sebelum ini telah saya sebut bahawa ianya merujuk pada sikap kita, keadaan kita bila kita melakukan ibadat, seolah kita nampak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak boleh melakukan demikian, kita kena yakin bahawa Allah sedang melihat kita. Jadi dua perkara ini, boleh jadi setengah kalangan kita ni dia tidak dapat nak menghadirkan dalam diri dia seolah-olah dia melihat Allah itu. Kalau tak lihat tu tak apa, tapi kena yakin bahawa Allah sentiasa melihat kita semasa melakukan ibadat itu secara khususnya. Dan insya-Allah dengan perkara ini dia boleh memberi kesan kepada fokus kita terhadap ibadat itu, ataupun penumpuan kita terhadap ibadat itu. Antara kebaikannya, bila kita sentiasa menghadirkan dalam minda kita bahawa Allah sentiasa melihat kita, semua amalan yang kita buat itu dia terhindar daripada elemen-elemen yang merosakkan ibadat. Misalnya riak, dia tak akan mari riak itu. Mana kita boleh hindari, kita boleh jauhkan perasaan riak, perasaan bangga diri, melakukan ibadat kerana nak menunjuk-nunjuk kepada orang. Mana dia boleh hilang dengan sikap muraqabah itu. Itu sebagai muqaddimah sebelum ini telah saya sebutlah. Jadi pada pagi ini hadis yang kedua masih lagi berkaitan dengan muraqabah. Hadis yang disusun oleh Imam Nawawi, iaitu hadis riwayat daripada Abu Dzar dan juga Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Yang mana hadis ini, kalau kita tengok dalam dalam kitab Sunan Tirmizi sendiri misalnya, hadis ni dia letak di bawah bab ma jaa fi mu'asyaratin nas. Dia letak situ. Imam Tirmizi, walaupun Imam Nawawi dia ambil hadis ni daripada Sunan Tirmizi, yang mana Sunan Tirmizi dia tidak letak hadis ni di bawah tajuk muraqabah. Bahkan Imam Tirmizi meletakkan hadis ini di bawah bab berkenaan dengan mu'asyaratun nas, yakni pergaulan dengan manusia, pergaulan dengan orang ramai. Tapi oleh kerana hadis ni dia menyentuh beberapa perkara, dia tidak menyentuh hanya muraqabah, tapi dia menyentuh juga hubungan manusia sesama manusia yang kita sebut sebagai hablum minan nas itu. Maka sesuai juga lah bila Imam Tirmizi letak hadis ni di bawah tajuk mu'asyaratun nas, yakni pergaulan sesama manusia. Namun Imam Nawawi letak hadis ni di bawah tajuk muraqabah, kerana muraqabah ini sifat ataupun yang kita kata perkara penting, yang mana kalau kita nak terjemuh dalam bahasa Melayu kita, tidak ada satu kalimah sebenarnya yang boleh menampung makna muraqabah. Jadi untuk menghuraikan makna muraqabah dalam istilah seperti yang diistilahkan oleh teks agama kita, hadis ini kita terpaksa huraikan je, sebab tak ada satu kalimah dalam bahasa Melayu yang boleh menampung makna muraqabah itu. Jadi kita akan guna istilah muraqabah juga lah. Untuk mendekatkan faham, muraqabah ni kalau dalam kehidupan kita sekarang ni, misalnya kita kata CCTV, kita kata CCTV itu juga bentuk muraqabah lah. Sebab manusia ni kalau dia berasa pihak yang lebih tinggi daripada dia memerhati dia, dia akan jaga kelakuan dia. Dia akan jaga kelakuan dia. Minjam seorang pekerja misalnya, walaupun dia tidak nampak majikan dia tu melihat budaya kerja dia semasa di tempat kerja, tetapi dengan adanya CCTV itu, maka dia akan berasa, dia akan berasa mana dia sedang diperhatikan. Kesan daripada perasaan itu, maka dia akan cubalah jaga sebaik mungkin, supaya dia dapat menumpukan perhatian dia kepada kerja dia. Dia tidak akan lalai, dia tidak curi tular dan sebagainya. Maknanya kan dalam konteks itu sesama manusia pun ada kesan baik dia.
Sebab tu setengah-setengah bandar kan, setiap penjuru ada CCTV. Bahkan bangunnya kalau pejabat-pejabat kerajaan ataupun premis-premis peniaga yang besar nak masuk ke muka pintu dia tu, pintu utama dia ada dah CCTV. Jadi sekurang-kurangnya manusia akan beringat di bank misalnya penuh dengan CCTV. Jadi perkara itu sebenarnya dia membantu manusia untuk manusia jaga tingkah laku dia, jaga budaya kerja dia dan sebagainya. Begitulah juga dalam agama ini. Untuk mendekatkan faham bahawa manusia ni kalau dia tidak hadir dalam minda dia tidak berasa bahawa Allah sedang memerhatikan dia, tak ada perasaan itu, maka hidup dia tidak terarah kepada kebaikan. Banyak keburukan-keburukan yang akan timbul. Sebab itulah muraqabah ini satu sukat terpelajari yang sangat utama, yang sangat asas dalam nak menjaga tingkah laku manusia supaya dia sentiasa menjurus kepada ingat kepada Allah, khususnya dalam ibadat-ibadat yang khusus, semaya, puasa dan sebagainya. Bahkan perkara ini sebenarnya kalau kita perhati, kalau kita lihat huraian-huraian ulama, pensyarah-pensyarah hadis, muraqabatullah ini walaupun disebut an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka, nampak ditumpu dalam bab ibadat tetapi sebenarnya tidak. Sebut dalam ibadat tu kerana itu situasi yang agak terlalu khusus manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi latihan yang hendak ditumpukan masa ibadat itu dengan ajaran muraqabah ini sebenarnya supaya muraqabah ini dilanjutkan di luar daripada ibadat-ibadat khusus. Kalau dalam semaya kita boleh fokus, kita boleh fokuskan ingatan kita, khusyuk kita kepada Allah. Kenapa di luar semaya, di pejabat, di pasar dan di mana-mana kita berada, kita tidak jaga. Dan sebenarnya hadis yang kedua yang kita nak bincang ini sebenarnya kalau kita tengok dia sebagai menghuraikan hadis yang mula-mula itu. Misalnya cuba kita perhati teks dia sebelum kita sebut biodata perawi dia. Kerana Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal mengikut urutan hadis dalam Riyadhus Shalihin ini, pertama kali kita jumpa nama Abu Dzar dengan Mu'adz bin Jabal. Ni dalam konteks urutan hadis dalam Riyadhus Shalihin. Ni hadis yang ke-61 dah ni. Hadis yang ke-61. Dan ni pertama kali kita jumpa perawi, yakni sahabat Nabi, perawi pertama sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari itu dan Mu'adz bin Jabal. Ni pertama kali. Jadi seperti yang saya telah sebut sebelum ni bahawa bentuk pengajian kita ni setiap kali kita jumpa perawi pertama hadis ini yang kita tidak sebut lagi sebelum ni, maka kita akan bagi tarjamah dia, bagi biodata dia. Dan selepas ni bila kita jumpa sahabat yang sama, kita tidak akan sentuh dah berkenaan biodata dia. Biodata ni maksudnya perihal dia lah, peribadi dia, siapa dia tu, biar kita tahu. Kalau tak ingat semua sekurang-kurangnya maknanya ingat sebahagian, biar ada sikit sebanyak maklumat tentang sahabat ini. Kerana hadis ini, hadis ini tidak diterima, tidak dikira sebagai hadis, tidak ada nilai hadis kalau tidak disebut nama sahabat itu. Tidak ada nilai hadis. Bahkan orang agak tidak hadis itu terputus tu sanad kalau tidak disebutkan nama sahabat. Mesti melalui sahabat radhiyallahu anhu. Baik, dalam hadis ini ada disebut, Nabi kata ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Maknanya takutlah kepada Allah. Karena ittaqullah ini sebenarnya dia merupakan satu kesan daripada muraqabah. Bila seorang itu sentiasa ingat bahawa Allah sentiasa melihat dia, setengah-setengah orang yang peringkat tinggi seolah-olah dia nampak Allah sedang melihat dia. Dia nampak Allah. Tidak nampak sungguh, seolah ka'annaka tarah, seolah-olah. Maknanya tingginya ingatan dia kepada Allah, sentiasa ingatnya dia kepada, sehingga seolah-olah dia nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia kata dia nampak sungguh, itu masalah lain pula. Dia kata dia nampak sungguh Tuhan, misalnya tu, tu jadi masalah lain dah pula. Itu melebihi hak yang diizinkan oleh syarak. Itu rasa. Hak tu peringkat tinggi. Dalam istilah ahli sufi dipanggil fana itu. Fana ni maknanya semua dia nampak Allah belaka. Tengok tiang nampak Allah. Semua nampak Allah belaka. Siapa katanya apa yang ada dalam jubah tu? Allah ni. Hakikat. Tu kalau dari segi huraian tu banyaklah ceritanya. Tapi jangan terbaik buat gurang bagi-bagi lagi. Jangan terbaik kita buat main-main, bermudah-mudah nak cakap gitu.
Walaupun kita pun tidak kata kapis lah. Dua orang kata gitu, tak juga. Tetapi kukuk mana pun hadirat, dia tidak sesuai untuk semua orang. Dan Nabi SAW pun tidak tumpu kepada ajaran sedemikian. Jadi kita kena berwaspada. Dan kita sendiri pun kena beringatlah. Kalau ada orang kata kita nak kata putus dia tu kafir, itu kena bincang dulu. Jangan kita maknanya bermudah-mudah juga nak menghukum orang ni. Tapi kukuk mana pun, mana konsep itu, dia konsep yang boleh jadi untuk didedahkan kepada masyarakat secara berleluasa ini, saya rasa dia tidak sesuai sebagai sukat umum untuk masyarakat. Kena beringatlah. Baik, sebelum kita membicarakan hadis seterusnya, saya nak bagi biodata perawi pertama hadis ini, iaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Kerana selepas ini bila kita bertemu dengan hadis riwayat Abu Dzar, kita tidak akan sebut dah biodata Abu Dzar ini. Siapa Abu Dzar ini? Kita akan sebut sekali saja. Abu Dzar Al-Ghifari, dia ni daripada kabilah Ghifar. Para ulama berselisih pendapat tentang nama dia. Dah banyak sungguhlah riwayat yang menyebut tentang nama dia ni, mana dalam pelbagai nama. Ada disebut oleh ulama nama Abu Dzar ini Jundub, atau setengah dalam dhabit ulama kata Jundab. Mana dal itu boleh kita baca dua dengan dhammah, yakni Jundub bin Junadah ataupun Jundab bin Junadah. Walaupun setengah ulama kata tahqiqnya dia kata Jundub bin Junadah. Ada misalnya Ibnu Athir dia kata Jundub bin Junadah inilah pendapat yang sahih. Nama sebenar Abu Dzar Al-Ghifari. Kerana Abu Dzar tu kunyah dia. Abu Dzar tu kunyah dia, bukan nama asal dia. Seperti yang saya sebut sebelum ini, bahawa dalam bahasa Arab ni dia ada 3 nama. Bagi seseorang itu dia boleh guna 3 nama. Ada yang disebut sebagai kunyah, ada yang disebut sebagai laqab, ada yang disebut sebagai kita panggil alamiah. Laqab ni maknanya gelar, bukan nama asal dia. Misalnya Al-Faruq, itu laqab pada Sayyidina Umar. Waqafan inda kitabillah, itu juga gelaran kepada Sayyidina Umar. Waqafan inda kitabillah ni maknanya orang yang dia akan tunduk bila dia mendengar Al-Quran dan hadis Nabi. Dia tidak akan buka dada, dia tidak akan canggah bila disebut pada dia Al-Quran dan hadis Nabi. Tu dia akan patuh selalu. Itu sikap utama Sayyidina Umar, sehingga dia digelarkan sebagai waqafan inda kitabillah. Orang yang akan tunduk, yang akan diam bila diperdengarkan Quran dan hadis Nabi. Itu dia panggil laqab. Ibnu Umar, apa ni kita kata, apa ni jadi nama dia sebenarnya mana Umar lah. Nama dia kunyah dia Abu Hafsah. Ayah Hafsah. Itu kunyah dia Sayyidina Umar. Ayah Hafsah. Hafsah ke isteri Nabi. Dia sebenarnya pengaruh Arab ni, oleh kerana orang Islam ni dia dekat, orang Melayu kita ni dekat, terima Islam ni kira lama dah lah. Jadi pengaruh penggunaan bahasa Arab itu ada juga pada orang Melayu. Misalnya orang Melayu dia guna nama nak, ada kadang-kadang dia guna dalam bentuk kunyah. Ayah mamak misalnya, itu kunyah lah tu. Gimana ayah mamak, ataupun kita kata gedia kita kata. Ikutlah yang mana kita kait letakkan di depan tu, sama ada ibnun ataupun ummun, maka tu disebut sebagai kunyah. Kalau kita kata, misalnya kita kata gedia kita kata Pomak Tesi misalnya kita kata, misalnya tu dia panggil, waktu tu kita kira sebagai lakuk gelar dia, sebab pomaknya 5 dalam kampung tu. Nama dia sebenarnya apa dia? Kadang-kadang kita tak tahu pun nama dia, sebab dia lebih masyhur, lebih popular dengan gelaran ataupun kunyah tadi. Jadi hak ni Abu Dzar ini, kalau mengikut Ibnu Athir, dia kata yang popularnya dalam banyak-banyak pendapat ulama, yang paling asah adalah Jundub bin Junadah. Itu nama alamiah dia, nama khas dia. Alamiah ni kalau dalam bahasa Melayu kita nama khas.
Dan yang masyhur juga, yang masyhur juganya sanad dia, keturunan Abu Dzar Al-Ghifari ini. Kerana Abu Dzar ni sebenarnya kalau kita tengok dalam kitab-kitab tarajim wa tabaqat, kitab-kitab yang mendaftarkan nama-nama sahabat, nama-nama perawi, disebut bahawa dia ni ada keturunannya dia daripada Iran, daripada Farsi. Ni Abu Dzar, sebab dia ni terselamat daripada pengkafiran oleh Syiah. Dia ni dia ni antara sahabat Nabi yang tidak dikafirkan oleh Syiah. Wa qad irtaddu ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa thalathin: Miqdad ibn al-Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, wa Salman Al-Farisi. Tiga kan. Selepas wafat Nabi semua sahabat Nabi, lepas wafat Nabi semua sahabat Nabi itu jadi murtad kecuali tiga kan. Salman Farisi, Miqdad, Abu Dzar dan Salman Al-Farisi. Ni. Jadi kenapa Abu Dzar tu selamat? Sebab dia ada silsilah dia tu berkait dengan Parsi. Tak ada lah Syiah ni jenis bangsa yang sangat resih sifat dia. Jundub bin Junadah ini sanad dia yang masyhur, silsilah dia. Jundub bin Junadah bin Qais bin Amr bin Mulail bin Saghir bin Haram bin Ghifar. Dalam Sunan Ibnu Majah diriwayatkan, dalam Sunan Ibnu Majah ada disebut Abu Dzar cerita. Dia kata pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dekat saya. Pada waktu tu saya sedang tidur. Kelantan kata meniarap lah, tidur nerak Kelantan kata meniarap. Yani perut tu rapat di lantai. Dia tidur lah, wa ana muttaji'un ala batni. Tu. Saya tidur dalam keadaan meniarap. Mana perut tu, mana belakang tu ke langit, mana perut tu ke bumi. Begitu. Maka Nabi sentuhlah saya dengan kaki dia. Nabi sentuh saya dengan kaki dia. Dan Nabi berkata, wahai Junaidah, wahai Junaidah, guna isim musaghar. Cara engkau tidur ini, cara tidur ataupun gaya tidur ahli neraka. Jadi Nabi marah. Nabi tak suka tidur nerak ni. Tak budak kecil tu bak lain. Ni janggut ni tak sesuai. Nabi tak ubi. Nabi kata, innama hadiri dhij'atu ahli nar. Sesungguhnya tidur dengan gaya ini adalah gaya ahli neraka. Nabi sebut gitu. Maknanya Nabi sebut ya Junaidah. Junaidah ni musaghar daripada Jundub atau Jundak. Jadi musaghar tu apa dia tu, hadirat waktu tu dia dalam bahasa Arab. Misalnya Uthman, Uthaima boleh juga dia panggil musaghar. Misalnya Hamid, Hamidah, Humaidah. Dia bahasa yang lembut. Musaghar ni untuk menunjukkan lembut. Bahasa tu bila dengar orang Arab, bila dia dengar sebut gitu, dia berasa dekat dia dengan orang yang sebut tu, rasa senang hati. Itu dari segi bahasa Arab lah. Kata Ibn Hajar, kalau sekiranya sahih lah sanad ni, kata itulah nama dia sebenarnya. Dan dia ni Abu Dzar ni ditersenara dari kalangan kibarus sahabah, sahabat besar, bukan sahabat kecil. Peranan dia cukup besar dalam agama. Dia banyak kelebihan dalam hadis-hadis Nabi. Dan dia telah meriwayatkan hadis sebanyak 281 hadis. Ni Abu Dzar Al-Ghifari, bukan sahabat main-main. Ini antara tokoh sahabat, kibarus sahabah. Abu Dzar telah masuk Islam antara sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam. Bahkan disebutkan dalam setengah riwayat, dia masuk Islam dari segi urutannya adalah orang yang keempat. Orang yang keempat. Mana dikira orang luar lah. Sayyidina Abu Bakar tu orang yang pertama. Sebab Sayyidina Ali ni masuk Islam ni kira awal juga, tapi dia ni kira keluarga Rasulullah, sepupu Rasulullah. Jadi kita tak kira. Kalau kira orang luar, maknanya Abu Dzar Al-Ghifari ni, dia ni orang yang keempat, mengikut catatan para ulama.
Ini juga berdasar pada riwayat. Ada setengah ulama kata 4, yang keempat, yang kelima. Antara tu, sama ada orang yang keempat atau kelima memeluk Islam di zaman Makkiyah, zaman Mekah. Maknanya mereka awam lah, sabiqunal awwalin semua ni. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ni sabiqunal awwal, orang mula-mula masuk Islam. Kemudian selepas daripada itu, selepas dia masuk Islam, dia kembali ke kampung dia. Dia berada bersama masyarakat di kampung dia, di kalangan persadar pokok Ghifar itu. Dia berdakwah di sana. Sehingga selepas itu, lama selepas itu, dia kembali ke pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitulah kedudukan Abu Zar. Bahkan molek juga kalau kita tahu lebih lagi daripada itu. Kita nak tengok bagaimana latar belakang dia masuk Islam. Nak boleh dia masuk Islam. Disebutkan dalam riwayat bahawa Abu Dzar ni bila dia tahu, bila sampai ke pengetahuan dia bahawa sudah dibangkit seorang rasul di Wadil Qura di Mekah ini, tazawwada wa hamala, dia telah menyediakan bekalan, menyiapkan bekalan untuk dia pergi ke Mekah. Dia bawa air, bawa makanan dan sebagainya. Bila dia tiba di Mekah, dia datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia tawaf di Baitullahil Haram, dia sembahyang 2 rakaat di belakang maqam itu. Maqam. Kata Abu Zar pun dia cerita. Ni dia cerita bagaimana dia boleh masuk Islam. Abu Zar cerita, dia kata, selepas aku sembahyang 2 rakaat, aku pun pergi jumpa Nabi, jumpa Muhammad. Abu Zar ni kena ingat asal ni dia tak sebut. Abu Zar ni salah seorang mana sahabat Nabi yang disebut antara yang tidak pernah menyembah berhala lah. Dia ni pergi kepada ajaran Nabi Isa asal. Dia ni antaranya. Jadi kalau semaya 2 rakaat tu semaya dalam syariat dia lah. Kata Abu Zar, akulah orang mula-mula sekali memberi salam kepada Nabi dengan Assalamualaikum. 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 Dia ingatnya akulah orang mula-mula beri salam. Apa ni? Dia orang mula-mula hayyahu kita. Nabi beri salam dia. Bila dia jumpa tu Nabi kata Assalamualaikum. Dia kata, saya ingat aku selepas hal tu, rupanya itulah salam mula-mula Nabi beri. Dia ingat gitu. Kerana dia ni orang antara 4 yang kelima masuk Islam. Maka bila Nabi beri salam pada dia, dia pun jawab, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam, man anta. Jadi dia pun jawab salam Nabi. Nabi tanya dia, awak ni siapa? Ni cerita dia mula-mula masuk Islam. Sebelum kita bincang hadis dia, sebab sekali ni kita sebut tentang Abu Zar ini. Selepas ni kita tak sebut dah secara lengkap gini ya. Tujuan saya sebut ni ada biar kita berasa bahawa sahabat Nabi ni beginilah kedudukan dia. Biar kita tahu. Sebab kalau kita kosong maklumat tentang sahabat Nabi ni, kita tidak berasa sahabat Nabi itu minad din, termasuk dari agama. Siapa awak? Kamu ni siapa? Maka saya pun jawablah bila Nabi tanya gitu, rajulun min bani Ghifar. Saya ni daripada puak-puak Ghifar, daripada kabilah Ghifar. Maka Nabi pun kemuka kepada saya Islam. Fa'arada alayya al-Islam. Maka Nabi kemukakan kepada saya Islam. Nabi ceritakan kepada saya tentang Islam, dan Nabi telah mempelawar saya masuk Islam. Ni pada waktu ni. Fa'aslama. Maka dia masuk Islam sekali. Masuk Islam pada waktu tu juga dia masuk Islam. Wa syahidtu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Saya telah mengucapkan 2 kalimah syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Bila dia masuk Islam, Nabi pun kata kepada dia, kata kepada Abu Dzar, irji' ila qaumika fa akhbirhum waqtum amraka an ahli Makkah fa inni akhshahum alaik. Nabi kata kepada Abu Dzar, bila dia mengucap dua kalimah syahadah, Nabi kata, kamu kembalilah kepada kaum engkau, kamu baliklah ke kampung engkau, ceritakan kepada mereka tentang Islam, dan kamu sembunyikan keadaan kamu bahawa kamu telah Islam. Sembunyikan Islam kamu ini daripada penduduk Mekah, kerana aku bimbang mereka akan melakukan apa-apa yang tidak baik pada engkau. Kerana zaman ini zaman Islam yang tidak ada kekuatan. Tetapi saya pun kata, ni Abu Dzar semangat dia. Abu Dzar kata, walladhi nafsi biyadihi la usarrikhanna biha baina zahranaihim. Dia kata, demi Tuhan yang nyawa saya berada dalam genggamannya, saya akan menyebutkan keislaman saya dengan terang. Saya nak isytihar dengan sekuat-kuat suara. Tu dia. Saat ni Rasulullah kata, jangan diriwayat kat orang lah. Dia masuk Islam ni. Dia kata, saya akan sebut. Maka Abu Dzar telah pergi ke Masjidil Haram lah. Kena ingat kita kena tahu dia gambar Masjid Haram ni, Kaabah itu dia tidak jauh daripada Darun Nadwah, parlimen orang Arab pada tempat bersida orang Arab. Darun Nadwah ni supaya kita learn ingat, selain daripada dia tempat mesyuarat, dia juga tempat perkumpulan biasa, kelab dia. Ada semua pemimpin elit Quraisy pada waktu tu, pembesar dia duduk situ. Mana sesiapa yang beribadat di sekitar Kaabah itu dapat dilihat dengan jelas oleh pemimpin Arab pada waktu itu. Jadi dia akan pergi ke masjid. Dia telah pergi ke masjid. Fanada bi'a'la sawtihi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dia telah melaut dengan sekuat-kuat suara, saya telah bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Pada masanya orang Islam tak sampai 10 orang. Bayar ke hadirat. Orang Islam tak sampai pun 10 orang. Di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kekufuran dan syirik, dia boleh buat gitu. Fathara qaum ilaihi fadarabuhu hatta adja'uhu. Maka masyarakat Quraisy yang ada di sekitar Masjid Haram pada waktu itu, thara, menerkam dia. Kalau bahasa Kelantan kita punya pakat hum ke bawah tu. Menerkam dia. Mereka memukulnya sehingga mereka berjaya merebahkan Abu Dzar ke tanah. Sehingga dalam riwayat ada sebut sehingga tak nampak dia nya tindih ke bawah Quraisy. Dia diterkam dan dipukul. Kemudian bapa saudara Rasulullah Abbas datang dan meleraikan mana orang-orang Quraisy yang telah memukul Abu Dzar itu. Yang mana Abbas menyebutkan, wailakum alastum ta'lamun annahu min Ghifar. Celaka kamu. Apa wailakum ni? Sama ada kita terjemah celaka atau gitu. Ini bahasa sergahan. Kenapa kamu? Kamu tak tahukah bahawa dia ni min Ghifar, adalah dari kabilah Ghifar. Kabilah Ghifar ni, Ghifar ni satu kabilah yang berada di jalan yang paling strategi. Bila orang Mekah, pedagang-pedagang Mekah, ahli-ahli perniagaan Mekah, bila dia nak berniaga ke Syam, dia mesti melalui kawasan yang diduduki oleh penduduk Ghifar. Dan penduduk Ghifar ni dia ada kekuatan dari segi peperangan. Dia hebat dari segi peperangan. Sebab tu Abbas kata, mu tak kenal ke siapa dia ni? Abu Dzar ini, dia ni adalah dari kabilah Ghifar. Jalan perniagaan utama kamu nak pergi ke Syam. Bila dengar itu, maka Abbas telah berjaya. Dengan kata-kata Abbas itu, Abbas telah berjaya menyelamatkan Abu Dzar daripada pukulan orang-orang Quraisy itu. Perkara penting juga yang kita kena tahu, ni jasa Abu Dzar peringkat awal lagi. Summa lahiqa biqaumi fakana hadha awal islami Abi Dzar radhiyallahu anhu. Dan selepas itu Abu Dzar kembali kepada kaum dia dan dia berdakwah menyampaikan Islam kepada masyarakat Ghifar. Dan kita kena ingat antara jasa paling besar Abu Dzar adalah
berdakwah pada penduduk Ghifar. Ini perkara besar dia. Yang mana dicatatkan juga dalam riwayat bahawa bila dia kembali kepada kaum dia, Bani Ghifar, dia telah berdakwah kaum dia dan sebahagian mereka telah masuk Islam dengan jasa Abu Dzar. Mana cukup besar peranan Abu Dzar dalam mengislamkan masyarakat Ghifar ini. Sehingga Rasulullah SAW pernah berdoa khusus kepada Abu Dzar, Ghifarun ghafarallahu laha wa aslamu salamahallahu. Ghifar ni mana Bani Ghifar tu lah, kabilah Ghifar. Allah telah mengampuni mereka. Kabilah itu telah masuk Islam. Allah telah menyelamatkan mereka. Siapa Allah doa khusus, Nabi doa khusus pada Abu Dzar. Ini cerita dia ni. Dan Abu Dzar ini dia tinggal di kabilah Ghifar tu sehingga Nabi hijrah, sehingga berlalu Badar dan Uhud dan Khandaq. Tu. Mana selepas berlaku peperangan Badar, Uhud dan Khandaq, dia masih lagi berada, masih lagi berdakwah di kalangan kabilah Ghifar itu. Kemudian selepas peperangan Khandaq, dia berhijrah, dia pergi ke Madinah dan dia telah berada bersama Nabi sampai kepada wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kita kena tahu Abu Dzar. Memang perangai dia seluruh hidup dia selepas dia masuk Islam, dia abdikan diri kepada Allah untuk menarik masyarakat dia masuk Islam. Dan bila selepas peperangan Khandaq, dia pergi ke Madinah dan dia bersahabat dengan Nabi, menjadi sahabat Nabi sampai kepada wafatnya Nabi. Kemudian selepas wafat Sayyidina Abu Bakar, dia berpindah pergi ke Syam. Dan dia pernah menjadi gubernur, pemimpin utama di Syam di zaman pemerintahan Sayyidina Uthman. Dan dia telah tinggal di Rabzah dan dia mati di Rabzah. Rabzah ni nama satu tempat lah. Banyaklah. Di zaman Sayyidina Umar, dia turut serta dalam peperangan membebaskan Baitul Muqaddas bersama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Mana dia ni terlibat dalam peperangan. Abu Dzar ni terkenal sebagai seorang yang sangat budiman. Hadirat kena ingat, Abu Dzar ni salah seorang sahabat Nabi yang zuhud. Yang zuhud. Seorang yang sangat pemurah, Abu Dzar ni. Sehingga kadang-kadang setengah-setengah sahabat kata, je Abu Dzar boleh buat lagu ni, orang lain tak boleh buat. Sebab dia zuhud pelajar. Sangat zuhud. Sehingga amal-amal dia tu, setengah-setengah perkara tu susah orang lain nak ikut, kerana terlalu halus dia jaga dari segi kehidupan dia. Dengan zuhudnya, dia tidak akan merasa sedih kerana harta. Harta banyak ke sikit je sama saja bagi dia. Dia ni merupakan contoh ataupun kita kata tokoh utama di kalangan sahabat dari sudut zuhud, dari sudut benar, dari sudut ilmu. Dia ni alim di kalangan sahabat. Dan dari sudut amal, kuat beramal. Dan dia ni antara ciri utama Abu Dzar ni, dalam menegakkan hukum Allah, dia tidak takut pada orang yang mencela. Katalah nak kata apa pada dia, nak guna bahasa macam mana, kesak, bahasa mengejek, bahasa cerca, itu tidak menjadi masalah pada Abu Dzar, asalkan dia boleh sebut yang benar di hadapan manusia. Ini cerita Abu Dzar. Ini saya cuba peringkas antara sifat dia, sifat zahir dia, fizikal dia lagu mana Abu Dzar ni. Ni kita kena tahulah. Dia ni antara sahabat Nabi yang tinggi, tubuh tinggi dia ni. Tubuh tinggi, kemudian tubuh tinggi, orang Kelantan kata jenis tubuh sasar lah. Kasar tubuh dia tu. Dan dia ni maknanya ni kepada dia jamban, janggut ni. Sama sini, lebat. Ni dia ni. Dia wafat di Rabzah pada tahun 31 Hijrah. Ada juga ulama sebut tahun 32 Hijrah. Sahabat Nabi yang menyembahyai jenazah dia adalah Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud. Ni yang menyembahyai jenazah dia. Itu berkenaan dengan Abu Dzar Al-Ghifari.
Yang keduanya Muaz bin Jabal. Ni saya kena sebut sebab hari ni kita pertama kali kita jumpa Muaz bin Jabal bin Amr bin Aus. Nama dia sebenarnya Abdurrahman Al-Ansari Al-Khazraji. Masuk Islam pada ketika umur dia 18 tahun. Muaz bin Jabal ni masuk Islam ketika berumur 18 tahun. Muaz bin Jabal telah turut serta dalam Aqabah. Aqabah sebelum Nabi hijrah. Aqabah yang kedua, sebelum Nabi hijrah. Aqabah ni ada dua, hak mula-mula tahun ke-11 dan ujung tahun ke-12. Yang mana Aqabah yang kedua tu hujung tahun ke-12 ataupun masuk tahun yang ke-13. Aqabah ini perjanjian ni dia dihadiri oleh lebih kurang 76 dari kalangan penduduk Aus dan Khazraj itu, yang akhirnya mereka disebut sebagai Ansar, datang bertemu Rasulullah pada musim haji untuk menyatakan, untuk berbaiat pada Nabi dan untuk menyatakan taat setia untuk mempertahankan Nabi. Sekiranya Nabi sanggup pergi ke Madinah, sanggup melantik Nabi menjadi ketua negara. Sebab tu kita tengok bila Nabi pergi ke Madinah, terus Nabi memerintah sebagai ketua kerajaan pada waktu itu. Antara yang terlibatnya adalah Muaz bin Jabal. Dia turut serta pada waktu itu. Dia turut serta dalam peperangan Badar dan semua peperangan-peperangan yang Rasulullah hadir. Ini poin penting Muaz bin Jabal ni. Semua peperangan yang Rasulullah hadir, maka Muaz bin Jabal turut hadir dalam peperangan itu. Semua. Ini satu kelebihan dia hadir, satu kelebihan. Sebab bukan semua yang sahabat boleh ikut serta dalam peperangan. Setengah tu kan ada uzur, isteri sakit dan sebagainya, ataupun Nabi tugaskan hal-hal lain menyebabkan tak boleh, tidak gagal untuk turut serta berperang bersama Nabi. Tapi dia ni, Abu Zar ni, antara sahabat yang disebutkan oleh ulama, dia turut serta dalam semua peperangan yang Nabi hadir. Ni satu kelebihan yang ada pada Muaz bin Jabal, Allah kurniakan kepada dia, Allah lengkapkan pada peribadi, pada tubuh badan Abu Zar ini kehebatan dan kecantikan rupa paras. Bila orang tengok dia, orang akan berasa kagum. Dan akhlak dia cukup baik, cukup menarik, dan mempunyai watak kepimpinan. Ada orang yang berkarisma lah, karismatik. Dia ni sama ada dari segi kemampuan ilmu, baca Quran pun sudah. Dan dia ni adalah antara ahli diplomatik Nabi SAW. Bahkan dalam setengah riwayat sebut Muaz bin Jabal ni, dia muka dia tu memang mirip muka Nabi SAW. Ni Muaz bin Jabal ni. Cukup menarik dia ni. Dia ni juga tinggi. Tu kedudukan tubuh dia ni tinggi, warna cerah, putih lah kita kata. Dan muka dia tu memang wadi'ul wajhi, muka dia tu berseri-seri. Dia ni antara sahabat Nabi yang kening dia lebat. Dia ni antara sahabat Nabi yang kening dia terlepak. Kalau di kalangan sahabat Nabi, orang panggil ajmalur rijal, lelaki yang paling tampan. Dia ni. Dan dia ni seorang pemurah. Minta apa pun dia akan beri kalau dia ada. Pemurah dia ni. Wala yus'alu syai'an illa a'tah. Dia ni tidak diminta sesuatu melainkan dia akan bagi. Pemurah sangat dia. Di kalangan sahabat ni cerita dia, nak lihat kehebatan dia. Pada sahabat Nabi ni hebat-hebat belaka. Tapi di kalangan sahabat, bila sahabat bercakap dan di kalangan mereka ada Muaz, maka semasa mereka bercakap, mereka banyak melihat kepada Muaz bin Jabal. Ni kelebihan dia. Misalnya di kalangan sahabat 10 orang sebagai contohlah, mereka bercakap-cakap tentang sesuatu, tetapi kalau Muaz ada dalam kumpulan mereka tu, mata mereka tertumpu pada Muaz. Sebab tengok dia tu menyenangkan hati. Ada unsur kehebatan itu. Ni kelebihan Muaz. Sebab itulah ulama sebut dia ni antara yang Nabi SAW tugaskan menjadi wakil Nabi bila sebagai utusan Nabi untuk berjumpa, kita kata pembesar negara. Ahli diplomatik lah dia ni. Patu bahasa dia pun petah. Dia ni antara yang petah bercakap. Bila dia bercakap tu ada kehebatan. Ni Muaz bin, ini kelebihan dia lah.
Nabi sebut, Nabi kata dia ni adalah Nabi sangat sayang. Nabi sebut dalam hadis, Nabi sangat sayang kepada dia, sangat kasih pada dia. Misalnya dalam satu riwayat disebutkan, ya Muaz, wallahi inni la uhibbuka, wallahi inni la uhibbuka. Siapa Nabi kata gitu? Wahai Muaz, sesungguhnya aku, demi Allah, aku sangat kasih sayang pada engkau. Demi Allah, wahai Muaz, aku sangat sayang pada engkau. Nabi kata begitu. Ini antara orang yang dikatakan kafir oleh Syiah ni, Muaz bin Jabal ni. Beliau, yakni Muaz bin Jabal ni, antara sahabat Nabi yang berusaha mengumpulkan Quran dengan lengkap di zaman Nabi, semasa Nabi hidup lagi. Dan Nabi pernah memerintahkan supaya belajar, sesiapa yang nak belajar Quran, ambillah ilmu Al-Quran ini daripada Muaz bin Jabal. Nabi SAW juga menyebutkan bahawa Muaz bin Jabal ni a'lamus sahabah fil halal wal haram, antara sahabat yang paling mahir dalam ilmu halal dan haram. Misalnya Nabi sebut ni teks kata-kata Nabi, wa'alamuhum bil halal wal haram Mu'adzun. Di kalangan sahabat ni yang paling alim tentang halal dan haram adalah Mu'adz. Ini kata-kata Rasulullah. Sayyidina Umar ni di kalangan sahabat Nabi, dia ni afqah. Di kalangan sahabat Nabi, Umar ni afqah, yang paling faqih. Apa kata Sayyidina Umar terhadap Muaz bin Jabal? Kata Sayyidina Umar, ini takris daripada Sayyidina Umar, pernyataan hebat. Muaz ini disebut oleh Sayyidina Umar dengan menyebutkan, man arada al-fiqha falyati Muaz bin Jabal. Wa qala marratan ajizatin nisa'u an yalidna mithla Muaz walaula Muaz lahalaka Umar. Ini antara beberapa kata-kata Sayyidina Umar. Yang pertama, Sayyidina Umar kata, sesiapa yang ingin memperdalami ilmu agama, maka pergilah belajar dengan Muaz bin Jabal. Yang kedua, pernah juga Sayyidina Umar menyebutkan perempuan-perempuan gagal atau lemah untuk melahirkan anak seperti Muaz. Maknanya payah, jaga-jaga. Makna ni kurnia Tuhan. Kalau perempuan nak melahirkan anak sebijak Muaz pun tak boleh. Ini kurnia Tuhan. Siapa begitu Sayyidina Umar sebut. Kata-kata yang ketiga Sayyidina Umar terhadap Muaz. Sayyidina Umar kata, kalaulah bukan kerana Muaz bin Jabal, pasti binasa Sayyidina Umar. Sebab apa? Kata-kata Sayyidina Umar ini berlatar belakang kepada Muaz ini banyak menasihati Sayyidina Umar. Ini antara penasihat Sayyidina Umar. Dan banyak nasihat-nasihat Sayyidina Umar itu memberi input yang baik, memberi orang panggil, kita kata menjadi bahan untuk Sayyidina Umar berfikir dalam membuat keputusan. Ni kata-kata, pandangan dan nasihat Muaz. Siapa begitu sekali Sayyidina Umar memperakui kehebatan pemikiran Muaz bin Jabal. Di zaman Nabi SAW, Muaz bin Jabal pernah dilantik menjadi gubernur di Yaman. Di tempat dia lah, Muaz, di negeri dia. Dan dia telah kembali, wa raja'a ba'du wafatuhu wa kana min ahli musyawarah Umar. Dan selepas daripada kewafatan Nabi SAW, dia telah kembali ke Madinah. Selepas kewafatan Sayyidina Abu Bakar, dia telah kembali berada di Madinah. Dan dia ni dilantik oleh Sayyidina Umar sebagai ahli majlis mesyuarat kerajaan Madinah pada waktu itu. Ni Muaz bin Jabal ni banyak sungguh hadis-hadis Nabi. Terdapat banyak kenyataan Nabi daripada hadis yang menyebutkan tentang kelebihan dia. Ni kelebihan khusus. Gitu. Baik. Dia pernah tinggal lama di Hims, di Syam. Muaz bin Jabal ni wafat terkena penyakit taun. Dia kena penyakit taun. Pernah sekali ramai juga sahabat mati kerana taun. Ada serangan taun berlaku pada satu tahun tu.
yang ini pada tahun 18 Hijrah. Dan disebut juga oleh ulama pada tahun 17 Hijrah. Umur dia pada waktu tu tak sampai 40 tahun. Mati muda dia ni, Muaz bin Jabal ni. Dia kena penyakit ta'un. Supaya kita learn lah. Penyakit Aedes juga lah ni. Teruk serangan Aedes di sekitar Kota Baru. Ramai yang meninggal. Muaz bin Jabal ni pun kena juga serangan ta'un dan dia mati kerana penyakit tu lah. Baik, seterusnya itulah secara ringkas itu. Kalau kita kalau hadirat nak rujuk lagi secara detail, boleh rujuk dalam kitab-kitab lain lah. Ini secara ringkas. Secara ringkas begitulah berkenaan dengan biodata dua orang sahabat Nabi, Abu Dzar dengan Muaz bin Jabal. Seterusnya kita akan bincang hadis ini secara khusus lah. Jadi insya-Allah hadis ini kita akan bincang minggu hadapan. Dan insya-Allah hadis ini bentuk perbincangan kita hadis ini kita tidak bincang, kita akan bincang dalam konteks pertama sekali kalimah-kalimah yang Nabi sebut tu kita cuba bincang dari segi perkataan. Supaya selain daripada kita dapat ilmu-ilmu daripada hadis ini, kita juga dapat maklumat dari segi kehebatan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu hadirat bahawa kita nampak bahawa kata-kata Nabi ini adalah mukjizat. Sebab walaupun dia bahasa Arab, tapi susunan kata-kata Nabi itu oleh kerana dia wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada unsur-unsur yang kadang-kadang kita terselindung pada pandangan kita sebagai orang awam ini. Jadi insya-Allah perkara itu saya akan jelaskanlah perkataan Nabi apa maksud. Kita bimbang, gusar jugalah. Kadang-kadang kita rasa runsing juga melihat kesilapan yang berlaku dalam hadis ini. Kalau kita tidak teliti kalimah-kalimah yang diucapkan oleh Nabi, boleh jadi kita akan tersalah memberi huraian pada hadis itu. Sebab hadis-hadis Nabi ini dia ada latar belakang dia, yang disebut sebagai asbab wurud hadis itu. Kenapa wujud hadis ini? Kenapa timbul hadis ini? Jadi insya-Allah perkara itu kita akan bincang dalam huraian hadis. Bacaan setakat itulah untuk pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincang pada pagi ini menjadi satu pengajaran kepada kita dan boleh kita guna untuk motivasi diri kita berkenaan dengan sahabat ni, dan maklumat tentang sahabat ni hadirat kalau mengikut tabi'in seperti mana disebut dalam kitab-kitab tabi'in, kibar tabi'in, dia kata kami mengajarkan maklumat tentang sahabat ni seperti kami mengajar Al-Quran kepada anak-anak kami. Betapa pentingnya maklumat tentang sahabat ni perlu disebarkan. Siapa sahabat? Biodata dia. Bagaimana kehidupan mereka bersama Rasulullah. Pendedahan itu di zaman tabi'in dianggap penting sepenting mereka mengajar Al-Quran kepada anak-anak mereka. Jadi insya-Allah dalam pengajian Riyadhus Shalihin kita ni, walau bagaimana dia akan jadi panjang lah hadirat. Dia akan jadi panjang. Maknanya mungkin dalam satu masa tu satu ataupun dua hadis saja kita boleh bincang. Tapi walaupun kita insya-Allah kita akan sepuh hatilah. Kerana kita dapat maklumat tu secara detail. Tak habis pun tak apa sebab kitab ni banyak itu juga 2,000 hadis ni. Tapi tak apalah hati aja. Ya, saya setakat itulah untuk pagi ni. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.